Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 24 Jamadil Awal 29 Disember bersama saya Nazira Syaringat dan berikut berita utama malam ini. Tanah runtuh kritikal, penduduk Sungai Penchala kongsi pengalaman lihat bencana depan mata. Juga 5 negeri diramal alami hujan lebat berterusan, banjir mungkin berlaku hujung minggu ini. Tanah runtuh di Kampung Palimbayan Sungai Penchala yang tersenarai antara 9 lokasi kritikal di Kuala Lumpur masih ditutup dan diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga. Kehidupan penduduk setempat juga tidak tenteram apabila kediaman mereka belum selamat untuk diduduki. Malah keadaan dikuatiri menjadi lebih buruk jika hujan melanda. Wartawan Abdul Rahman Kunyo meninjau kawasan berkenaan siang tadi. Saya kini berada di Kampung Palimbayan Sungai Penchala. Seperti yang anda dapat lihat di belakang saya adalah kesan tanah runtuh yang hampir 10 hari. Dan hampir 10 hari ini juga penduduk Kampung Palimbayan sendiri tidak dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing dan rata-rata daripada mereka mengharapkan adanya kabar gembira dan solusi yang terbaik buat mereka. Setibanya kami di kawasan Kampung Palimbayan ini, kami diiringi anggota polis dan anggota Pertahanan Awam Malaysia APM bagi memastikan keselamatan kami terjamin. Setakat jam 3 petang tadi, tanah runtuh yang berlaku di kawasan ini telah memusnahkan 27 kediaman. 25 lagi kediaman berada pada kategori berisiko tinggi dan 55 lagi berisiko rendah. Penduduk yang terjejas akibat tanah runtuh terpaksa menghuni Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Sungai Penchala. Rata-rata mereka terkejut kerana ini kali pertama tanah runtuh berlaku. Sejak saya duduk di kampung inilah, sejak saya dilahirkan, tak pernah ada kejadian tanah runtuh di kampung ini, iaitu inilah kali pertama kejadian tanah runtuh. Itu yang paling teruk lah. Semua penduduk dapat keluar menyelamatkan diri, tapi dengan kebanyakannya dengan serai sepinggang saja. Allah masih sayangkan nyawa saya. Kira saya tu hidup, kira ni bagi saya inilah nyawa, kira berkat daripada Allah lah. Kalau nak ikutkan, saya dah tak ada lagi lah kat dunia ni lagi. Kemungkinan macam tu lah. Tu yang kadang-kadang benda tu berlaku, saya nak cakap pun memang susah. Sebab berdepan mata saya. Dalam masa sekelip mata saja saya macam tu. Laporan Jabatan Teknikal Institut Kerja Raya Malaysia IKRAM setakat jam 12.10 tengah hari tadi, kawasan perkampungan berkenaan masih belum selamat kerana masih terdapat rekahan dan mendapan baharu. Laporan daripada Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia pula memberitahu ia masih tidak selamat kerana masih ada pergerakan baru, runtuhan dan aliran air di kawasan cerun. Kawasan-kawasan di 4 negeri diramal dinaiki air bermula 31 Disember ini. Menurut amaran yang dikeluarkan Met Malaysia, ia berikutan ramalan hujan berterusan di beberapa daerah di Kelantan, Pahang, Terengganu, Johor dan Sabah. Di Pahang, ramalan hujan berterusan adalah di Kuantan, Jerantut, Maran, Pekan dan Rompin. Banjir diramal berlaku bermula pagi 1 Januari di kawasan berdekatan Sungai Pahang, Sungai Kuantan dan Sungai Rompin. Di Sabah pula, daerah Tawau merangkumi Lahad Datu dan daerah Sandakan merangkumi Telupit, Kinabatangan, Beluran dan Sandakan serta daerah Kudat juga diramal berlaku hujan berterusan. Di Johor, kawasan yang berkemungkinan dilanda banjir adalah kawasan di Sungai Mersing. Manakala di Kelantan, potensi banjir dijangka berlaku bermula 31 Disember jam 8 malam di kawasan sekitar Sungai Kelantan dan Sungai Golok. Di Terengganu pula, banjir diramal di kawasan berhampiran Sungai Besut, Sungai Terengganu di Hulu Terengganu dan Sungai Dungun bermula 31 Disember jam 8 malam. Ambil iktibar daripada pengalaman bencana banjir sebelum ini untuk memperbaiki kelemahan dalam menghadapi sebarang kemungkinan, khususnya dalam urusan pasca banjir. Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, agensi kerajaan dan pihak berkuasa tempatan juga diingat tidak leka, malah proaktif dalam memastikan kesiapsiagaan, koordinasi dan penyelarasan pengurusan bagi menghadapi gelombang kedua banjir di tahap terbaik.
Dalam kaitaannya hari ini, Datuk Pengelola Bijai Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata yang di-Pertuan Agong turut mengingatkan rakyat khususnya di negeri-negeri Pantai Timur, Johor dan Sabah bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan berlaku banjir besar akibat hujan lebat yang berterusan. Titah nasihat baginda itu susulan amaran tahap waspada iaitu hujan berterusan di beberapa daerah di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan Sabah sepanjang minggu ini hingga 2 Januari depan. As-Sultan Abdullah turut menzahirkan harapan dan keyakinan bahawa menerusi persediaan awal disusuli tindakan terancang, operasi menyelamat dan bantuan kepada mangsa banjir yang terperangkap khususnya mereka berada di kawasan berkepadatan tinggi dan pedalaman dapat dilaksanakan dengan pantas dan berkesan. Di Kelantan, peniaga dan penduduk di sekitar rantau panjang Pasir Mas sudah membuat persediaan termasuk menyimpan barang di tempat tinggi susulan ramalan banjir di beberapa lokasi di negeri ini Jumaat ini. Pendekatan awal itu diambil bagi mengelak menanggung kerugian sebagaimana sebelum ini. Rata-rata peniaga berbuat demikian selepas maklum bahawa bulan Disember adalah musim tengkujuh. Banjir tahun ini juga dilihat lebih buruk berbanding tahun sebelumnya berikutan Thailand membina binting di Sungai Golo. Hak banjir baru ni tu tak akak berlaku lagi barang. Jadi duduk dengar khabar tu 30, 31 ni banjir akan mari pula. Jadi tak turun lagi lah barang. Duduk nanti hak tu dulu. Tak tahulah betul doknya. Pasal hak tu ramalan kan. Ada peniaga turut mengambil iktibar tragedi banjir teruk pada 2014 dan membuat persediaan awal bagi mengelak barang jualan rosak atau tidak sempat diselamatkan. Hak nak banjir tu, hak duduk war nak banjir tu, kita pun dah standby dah. Cuma kita tengok atas parah air sungai kita sini dah. Kalau berasa naik ke tebing ni sikit tu, okeylah, stipend lah bagi aku akak ke apa tu. Kita bimbing juga kalau ada orang banjir tu makin besar. Ada orang takat kecil saja. Tak tahulah mana ada betul. Ada buat persediaan ke? Memang persediaan. Buat apa Kita bersiap-siap misalkan kata banjir, kita angkatlah barang tu naik atas. Tingkat 2. Antara kawasan di Kelantan yang dijangka mengalami banjir ialah daerah yang terletak di lembangan Sungai Kelantan seperti Gua Musang, Jeli, Tanah Merah dan Kuala Krai serta daerah yang terletak di lembangan Sungai Golok iaitu Jenub Tanah Merah dan Rantau Panjang Pasir Mas. Di Negeri Sembilan, lebih 8,000 mangsa banjir di Jelebu masih memerlukan bantuan, lebih-lebih lagi untuk membantu membersihkan kawasan yang ditenggelami banjir. Antara lokasi yang teruk terjejas adalah di Kampung Telekong, Kenaboi. Rata-rata penduduk di kampung tersebut bukan sahaja kehilangan barangan rumah, malah kediaman mereka turut musnah dalam musibah itu. Bantai, tilam, baju tak ada. Tak ada dapat ambil. Habis semua jadi tanah. Mana yang foto dapatlah sikit. Pakailah baju orang. Lagi rumah orang. Makan bagai. Makan orang tu lah tanggung pagi nak minum. Harapan sekarang ni ada penempatan untuk kita orang pun dah okey lah untuk berteduh. Sebab sekarang ni rumah ni memang dah tak selamat dah kalau nak ikut kan. Duduk kat sini memang dah tak selamat dah. Tinjauan TV Al-Hijrah di Kampung Telekong, Kenaboi pagi tadi mendapati usaha membantu mangsa terutama kerja pembersihan giat dilakukan oleh beberapa pelajar serta kaki tangan Universiti Teknologi Mara UiTM kampus Rembau. Bantuan di Kampung Telekong akan dilakukan sehingga esok bagi membantu kerja pembersihan rumah penduduk serta surau. Dan paling terdekat dekat UiTM Kampus Rembau tu dekat Kampung Pilin. Jadi awalnya minggu pertama kami memang berada di sekitar Kampung Pilin dan terlibat bersama dengan beberapa NGO memberi bantuan makanan. Jadi kalau dekat Jelebu ni kita membawa bantuan tenaga lah untuk membersihkan rumah-rumah dan mungkin membantu daripada segi pembersihan barang-barang yang tak boleh guna pakai lagi lah. Selepas ni, pemandu dan kelindan parah lori simen hilang kawalan sebelum terbalik.
Alhamdulillah bertemu kembali. Seorang pemandu lori simen parah selepas kenderaan berat yang dipandunya terbalik disusur keluar Tol Duta menghala ke pusat bandar. Seorang lagi kelindan turut parah selepas tercampak ketika nahas itu berlaku. Insiden berlaku kira-kira jam 10 pagi tadi. Mangsa dikatakan sedang dalam perjalanan ke ibu negara. Lori simen yang dipandu tiba-tiba hilang kawalan sebaik tiba di selekoh laluan laju menyebabkan ia terbabas dan terbalik di bahu jalan. Pasukan penyelamat bertugas lemah untuk mengeluarkan mangsa kedua iaitu pemandu dan usaha kita telah berjaya artinya tetapi mengambil mangsa itu lebih kurang setengah jam lebih lah. Sebab mangsa memang kakinya tersepit di bahagian steering dan memang mengalami kesukaran. Pemandu dan kelindan lori simen itu kemudian dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk rawatan lanjut. Siasatan dilakukan bagi mengenal pasti punca insiden. Pasukan Risikan dan Operasi Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman semalam berjaya mengesan pemilik kenderaan Pro 2 Alza yang membawa 3 kanak-kanak dalam keadaan berbahaya 25 Disember lalu. Rakaman video yang memaparkan aksi berbahaya 3 kanak-kanak berkenaan ketika menaiki kenderaan tersebut tular baru-baru ini. Suspek yang ditahan adalah seorang wanita. Siasatan awal polis mengesahkan dia yang memandu seperti di dalam video yang tular tersebut. 3 kanak-kanak yang dibawa merupakan anak saudaranya yang tinggal di Kelang. Kejadian berlaku semasa wanita tersebut memandu di Jalan Reko Kajang pada cuti Christmas baru-baru ini. Dia ditahan dan dibawa ke Balai Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kajang untuk tindakan lanjut. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 336 Kanun Kesiksaan Akta 574 iaitu perbuatan yang membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain dan Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001 iaitu penganiayaan dan pengabaian ke atas kanak-kanak. Lelaki berketurunan Rohingya yang dikenali sebagai Long Tiger bersama 3 individu dipercayai rakan subhatnya termasuk seorang pondan diremat 4 hari oleh Mahkamah Magistrate Tangkak hari ini. Perintah tahanan reman terhadap Abdul Hamid 32 tahun dan 3 lagi lelaki masing-masing berusia 36, 38 dan 46 tahun sehingga 1 Januari itu dikeluarkan Magistrate Analia Kamarudin. Penahanan Long Tiger di Sungai Petani petang semalam adalah bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 223, 224 Kanun Keseksaan, manakala 3 lagi individu disiasat mengikut Seksyen 216 Kanun sama kerana menyembunyikan tahanan. Long Tiger diburu polis selepas meloloskan diri dari tahanan sejak 15 Disember lalu dibawa ke Mahkamah Magistrate jam 8 pagi tadi dengan dikawal ketat kira-kira 20 pegawai dan anggota polis. 3 rakan subahatnya itu masing-masing difahamkan ditahan di Sungai Petani Kedah serta Yong Peng Batu Pahat di Johor menerusi operasi khas yang dijalankan semalam. Sebelum ini, Long Tiger berjaya melarikan diri ketika menunggu proses perbicaraan di Mahkamah Magistrate Tangkak. Dalam kejadian kira-kira jam 11.55 pagi itu, suspek lolos menggunakan pintu hadapan kompleks mahkamah berkenaan dalam keadaan tangan bergari. Beberapa tangkapan dibuat polis termasuk sepasang suami isteri yang disyaki rakan subahat Long Tiger. 2 dari 4 anggota polis yang ditahan sebelum ini selepas dipercayai terbabit secara langsung sehingga suspek berjaya lolos turut digantung kerja. Peguam yang mewakili Long Tiger juga menarik diri daripada mewakili lelaki itu selepas insiden lolos. Terdahulu, Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Han Maidin PC berkata Long Tiger dipercayai dalam perjalanan melarikan diri ke negara jiran sebelum diberkas di Sungai Petani sekitar 3 petang semalam. Long Tiger atau nama sebenarnya Abdul Hamid diberkas polis selepas 13 hari melarikan diri. Terdahulu pada Selasa, Long Tiger yang berjaya ditahan didapati menyembunyikan diri di rumah seorang pondan di Jalan Kuala Ketil. Di antara jam lebih kurang 7.25 malam hingga 29 Disember jam lebih kurang 3 pagi, pihak polis telah membuat 2 lagi tangkapan ke atas 2 lelaki Melayu di Batu Pahat, Johor yang dipercayai bersekongkol dengan suspek. Suspek yang ditangkap ini berumur 36 tahun dan 38 tahun dan salah seorang suspek yang ditangkap ini
mempunyai rekod lampau jenayah dan dadah. Jelas Datuk Ayub Han, kedua-dua suspek itu dipercayai membantu suspek dengan memotong gari tangannya selain membeli kad SIM sebelum melarikan diri ke utara tanah air. TV Al-Hijrah menerima pengiktirafan World Halal Best Brands E-Branding Awards 2021 dalam penganugerahan Strategic Business Alliance The Brand Laureate. Pengiktirafan itu sebagai menghargai sumbangan TV Al-Hijrah kepada komuniti selain menjadi medium dakwah inovatif dan kreatif. Al-Hijrah Media Corporation, better known as TV Al-Hijrah. Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Namanzi Haris berkata, TV Al-Hijrah optimis untuk kekal berdaya saing menerusi program dakwahnya meskipun berdepan cabaran pandemik COVID-19. Dan dalam masa yang sama, kita diberi penghargaan. Maknanya ini menandakan pembuktian kepada usaha-usaha yang kita lakukan walaupun terdapat kekangan pandemik. Kita akan melancarkan apps dalam bulan Januari. So insya-Allah melalui apps dan pendigitalan dan OTT kan. So kita boleh melangkah lebih jauh, lebih cepat. So hopefully dengan harapan kita akan dapat melancarkan apps dan diterima di peringkat Nusantara dan kita boleh bekerjasama dengan rakan-rakan strategik di sana. So kita bagi award untuk Business Alliance, Strategic Alliance ni kepada TV Al-Hijrah kerana dia punya sumbangan kepada komuniti, kepada halal industri itu sendiri, kepada dunia lah untuk jadikan Malaysia ni, nak naikkan halal industri ni sebagai cita-cita kita nak jadi halal hub pada dunia kan. Menyedari situasi yang mencabar ini, Presiden World The Brand Laureate Dr. KK Johan berkata pihaknya memainkan peranan dalam mempromosikan perniagaan dan produk bagi membantu industri dan perniagaan yang terjejas. And we still continue with our mission in promoting branding. So we do our part by encouraging them. Those who are going through difficult times, hard times, we support them in whatever we are able to. And then we also tell them that there's avenue where they can come and approach us. Sementara itu, bagi menghargai pengorbanan frontliner daripada pelbagai agensi, The Brand Laureate menerbitkan sebuah majalah buat rakyat Malaysia dan boleh dimiliki menerusi laman sesawang The Brand Laureate. Sejak 12 tahun ditubuhkan, kedai emas Mekar Lagul tetap menjadi pilihan pelanggan yang ingin memiliki emas sebagai simpanan masa depan. Sepada hujung tahun, syarikat milik Bumi Putra itu menawarkan harga istimewa selain peluang kepada pemegang kad ahli untuk menebus mata ganjaran. Sepanjang menjalankan perniagaan emas, Mekar Lagul kekal menawarkan emas murah sama ada emas perhiasan mahupun jongkong. Setiap hujung tahun kita adakan year end sale yang mana pelanggan-pelanggan boleh redeem ataupun tebus mata ganjaran yang mereka dah kumpul dengan membeli sepanjang tahun di setiap hujung tahun. Hujung tahun ni kita bagi special harga dan juga promosi yang lebih lagi kerana Mekar Lagul menawarkan pelbagai perkhidmatan, antaranya menjual emas baru 999 dan 916 selain membeli emas lama dengan harga yang tinggi. Untuk menarik perhatian pelanggan, Mekar Lagul juga menjual emas dengan harga lebih murah berbanding harga pasaran ketika sesi jualan secara langsung di media sosial. Dan kita juga ada sesi khas untuk live, harga dia lebih murah lagi kalau berbanding kita retail. Ni kerana sebab kita COVID ni kan, musim-musim COVID ni, jadi kita menggalakkan pembelian secara live. Secara live ni kita ada harga yang special lagi sebenarnya. Contohnya hari ni harga kita 236 untuk yang member, harga live kita 234. Kalau ikut harga pasaran hari ni, harga ni jauh lebih tinggi lagi. Siaran langsung di Instagram dan Facebook Mekar Lagul HQ dijalankan setiap hari bermula jam 12.30 hari hingga 3 petang. Maklumat lanjut berhubung Mekar Lagul, hubungi talian tertera atau layari Facebook dan Instagram Mekar Lagul atau kunjungi dua cawangan terdekat iaitu di Hulu Langat dan Senawang.
Yayasan Ikhlas dan Kolej Antarabangsa Murni serta Hospital Az-Zahra memeterai memorandum perjanjian MOA bagi melaksanakan kerjasama strategik pembekalan tenaga terlatih dan pembiayaan beasiswa pendidikan bernilai RM1 juta kepada pelajar Kolej Antarabangsa Murni daripada kategori keluarga B40. 12 pelajar daripada kumpulan pertama bagi pengajian sains kesihatan itu akan dibiayai bergantung tempoh pengajian masing-masing. Pelajar terbabit mendapat tajaan Yayasan Ikhlas yang muncul sebagai sebuah badan kemanusiaan yang unggul dalam pembangunan ummah menerusi platform kebajikan, pendidikan dan penyelidikan di Malaysia. Pengerusi Yayasan Ikhlas, Profesor Dr. Zainul Rashid Zainuddin berkata, pihaknya terpanggil untuk membantu pelajar yang cemerlang dalam akademik, khususnya mereka yang berada di pedalaman dan miskin. Ini kerana ada dalam kalangan mereka yang tidak dapat menyambung pelajaran disebabkan kekangan kewangan. Hari ini kita melancarkan satu tabung penajaan beasiswa sains kesihatan dan kita meletakkan harapan agar kita boleh menaja kira-kira 300 orang pelajar, khususnya di kalangan mereka yang berpendapatan rendah, khususnya di kalangan mereka daripada keluarga miskin, khususnya di kalangan mereka yang berada di pedalaman Sabah dan Sarawak seumpamanya. Dan kita meletakkan sasaran berjumlah 1.5 juta ringgit untuk tahun 2022. Jadi dengan sejumlah ini kita akan boleh menaja kira-kira 300 orang pelajar untuk beasiswa mereka selama setahun. Sementara itu, Pengarah Kolej Antarabangsa Murni, Lieutenant Colonel Rizwan Shoaib berkata, pembiayaan itu memberi inspirasi baharu kepada pelajar kategori B40. Ini memberi satu inspirasi barulah kepada pelajar Kolej Murni, yang mana selain daripada pembiayaan yang mereka perolehi daripada PTPTN, ini merupakan sumber tambahan kepada mereka, terutamanya kepada pelajar-pelajar B40 lah ya. Mereka yang cemerlang dalam akademik dan mereka juga berada di dalam industri kesihatan, yang mana kita tahu sejak pandemik COVID-19 ini bermula, tenaga kesihatan ini amat kekurangan. Dan mereka ini amat bertuahlah kerana memilih bidang sains kesihatan ini. Katanya sejak ditubuhkan pada 2003, 3,000 pelajar Kolej Murni berjaya ditempatkan di hospital kerajaan dan swasta di seluruh negara. Yayasan Ikhlas komited membangun projek pendidikan jangka panjang khusus kepada golongan rentan dan asnaf. Sepanjang tahun 2021, Yayasan Ikhlas telah menyumbang RM345,000 membabitkan kluster pendidikan. Ia sebahagian daripada peruntukan RM10.5 juta meliputi 4 kluster, iaitu pendidikan, kebajikan dan kesihatan komuniti serta pengendalian bencana, termasuk RM3.5 juta di Sabah. Bagi fasa akan datang, pihaknya menyasarkan RM5 juta bagi projek sektor pendidikan meliputi pembinaan sekolah, tajaan penyelidikan bagi sarjana dan PhD serta projek komuniti khususnya di Sabah dan Sarawak. Atas keprihatinan, PTPTN membuka permohonan untuk penangguhan bayaran balik pinjaman selama 3 bulan bermula 28 Disember 2021 hingga 31 Mac 2022. Penangguhan ini diharap dapat memberi sedikit kelegaan kepada peminjam PTPTN yang ditimpa musibah banjir. Selepas ini, India tidak cukup 45,000 doktor untuk depani gelombang baharu COVID-19. Laporan luar negara, risiko varian Omicron kekal pada tahap sangat tinggi. Perkara itu menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah menyebabkan kes jangkitan COVID-19 seluruh dunia meningkat 11%. Menurut WHO, banyak negara kini merekodkan peningkatan jangkitan varian berkenaan termasuk negara yang berjaya mengawal penularan varian Delta sebelum ini. Sehubungan itu, risiko berkait penularan varian paling baru itu kekal dan sangat tinggi. Antara negara yang merekodkan peningkatan kes varian Omicron adalah Britain dan Amerika Syarikat yang menyaksikan varian berkenaan menjadi dominan di negara-negara terbabit. Di Denmark, Afrika Selatan maupun Britain sendiri, walaupun kes varian Omicron adalah tinggi,
Namun risiko untuk mangsa dimasukkan ke hospital adalah rendah berbanding varian Delta. WHO turut berkongsi data bahawa terdapat penurunan 29% dalam kes-kes yang sedang dipantau di Afrika Selatan, negara yang dilapor menjadi lokasi pertama penemuan varian berkenaan pada 24 November lalu. Petugas perubatan di India, khususnya di ibu negaranya New Delhi, mendesak pengambilan lebih banyak doktor berkelayakan bagi mendepani situasi jangkitan COVID-19 yang semakin memuncak. Semalam, ramai daripada kalangan mereka berhimpun di luar hospital mendesak kemasukan segera doktor itu selepas 8 bulan proses itu ditangguh. Semalam, New Delhi mengenakan pelbagai sekatan berikutan angka kes jangkitan COVID-19 kembali meningkat. Ia mencetus protes dalam kalangan doktor yang mendesak lebih banyak pengambilan petugas perubatan dibuat memandangkan negara itu berdepan kekurangan kira-kira 45,000 orang petugas barisan hadapan. Seorang doktor memberitahu Reuters lebih banyak doktor diperlukan ketika India berdepan gelombang baharu dalam masa 2 bulan akan datang. Setakat ini, panggung wayang, spa dan gym antara yang diarah tutup, manakala restoran dan sistem kenderaan bandar hanya dibenar beroperasi pada kapasiti 50% sahaja. Perintah berkurung pada waktu malam juga akan dikuatkuasakan. Tahun 2021 menyaksikan bahawa Indonesia menamatkan tahun ini dengan bencana besar letusan Gunung Semeru. Namun untuk meneruskan kehidupan seperti sebelum ini, ia memerlukan kekuatan dan kecekalan rakyat Indonesia untuk tempuhi segala cabaran. Kita sebagai warga prihatin, bantulah mereka dengan bantuan yang terbaik. Ayuh bersama-sama kita menjadi masyarakat yang prihatin dengan membantu mereka yang terjejas akibat letusan Gunung Semeru melalui kempen tabung bencana Semeru Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk menyalurkan sumbangan. Bangkit, berjuang bersama. Atas keprihatinan, PTPTN membuka permohonan untuk penangguhan bayaran balik pinjaman selama 3 bulan bermula 28 Disember 2021 hingga 31 Mac 2022. Penangguhan ini diharap dapat memberi sedikit kelegaan kepada peminjam PTPTN yang ditimpa musibah banjir. Baik, sekian untuk malam ini. Layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Nazira Syariat. Assalamualaikum dan selamat malam.